Pada 24 Januari 2007, Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh, Datuk V.T. Singham dalam penghakimannya menyatakan terdapat banyak persoalan yang timbul jika meneliti laporan proses penyiasatan polis. Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 10 Januari 2004, anak bekas Datuk Bandar Ipoh telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrat di Ipoh atas tuduhan membunuh seorang pelajar kejuruteraan pada Disember tahun 2003. Azman Ismail, 23 tahun, yang dikenali sebagai Man Datuk, adalah anak Datuk Ismail Shahbuddin, menghadapi tuduhan membunuh Muhammad Hosni Fadli Muhammad Amin, 21 tahun. Bersama-sama 4 orang yang telah dituduh sebelum ini, serta seorang lagi yang masih bebas antara pukul 3 pagi dan 8 pagi 22 Disember 2003 di Ikuan Auto 19, Hala Rapat Baru 20, kawasan perindustrian Ringan Kinta, Ipoh. Tiada pengakuan daripada mereka semua dicatatkan. Azman, seorang ahli perniagaan, menghadapi tuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibacakan bersama-sama Seksyen 304 Kanun yang sama yang boleh membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Muhammad Hafiz Ibrahim, 21 tahun, Muhammad Syafiq Azrin Muhammad Saleh, 22 tahun, Muhammad Faizal Razali, 24 tahun dan Muhammad Rizal Abu Hassan, 21 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Ipoh atas tuduhan yang sama bersama-sama 2 lagi yang masih bebas. Magistrat Teo Chin Chong menetapkan 7 Julai 2004 untuk sebutan semula kes itu bersama-sama dengan 4 tertuduh yang lain. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azura Muhammad Mokhtar manakala tertuduh diwakili Naran Singh. Pada 24 Januari 2007, Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh, Datuk V.T. Singham dalam penghakimannya menyatakan terdapat banyak persoalan yang timbul jika meneliti laporan proses penyiasatan polis. Beliau berkata, proses siasatan polis dalam kes berkenaan telah menimbulkan banyak tanda tanya, manakala pihak pendakwaan pula lemah. Katanya, keseluruhan siasatan polis berhubung kes itu boleh dipersoalkan kerana ia dilaksanakan dalam keadaan yang tidak memuaskan. Dalam alasan penghakimannya bagi membebaskan Man Datuk dan 4 rakannya, Singham antara lain mempersoalkan kecuaian PDRM dan Peguam Negara. Antaranya adalah mengapakah pihak polis mengambil masa hingga 6 hari untuk ke lokasi kejadian bagi melakukan ujian forensik. Proses bedah siasat ke atas mangsa bunuh hanya dilakukan oleh seorang pembantu hospital dan bukan pakar patologi. Pendakwa enggan menyatakan nama seorang lagi suspek yang masih bebas dalam kertas pertuduhan, sedangkan lelaki itu disyaki suspek utama kes pembunuhan itu. Timbul keraguan ujian profil DNA yang dibuat oleh pakar forensik yang baru 5 bulan pulang dari Australia dan ia merupakan kes pertama yang dianalisis oleh beliau. Analisis DNA yang dibuat melalui komputer meragukan sama ada ia dibuat oleh pakar itu sendiri atau pembantunya. Keputusan DNA tidak membantu pendakwaan kes itu berikutan keterangan perubatan dibuat secara terbuka. Banyak barang kes di tempat kejadian pembunuhan tidak diambil dan disiasat oleh polis sedangkan ia boleh menjadi bahan bukti. Dalam kesimpulan penghakimannya, Singham turut menyifatkan kes ini merupakan kes paling cuai yang dikendalikan oleh Peguam Negara. Keputusan pembebasan Azman Ismail, Man Datuk oleh Mahkamah Tinggi Ipoh pada 24 Januari 2007 telah menimbulkan polemik integriti, perbahasan tentang kejujuran, membabitkan pasukan polis dan Peguam Negara setelah pengendalian siasatan kes pembunuhan Muhammad Hosni dikatakan amat longgar. Mahkamah Tinggi Ipoh telah melepas dan membebaskan Man Datuk bersama 4 rakannya daripada tuduhan membunuh seorang pelajar kejuruteraan Muhammad Hosni Fadli Muhammad Amin, 21 tahun pada tahun 2003 tanpa dipanggil membela diri. Sehari kemudiannya, Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan telah mengarahkan satu siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti sama ada kelemahan yang berlaku dalam siasatan kes bunuh itu disengajakan. Gerakan Demokrasi dan Anti Korupsi Gerak memandang serius kenyataan Ketua Polis Negara serta kelemahan pengendalian pendakwaan oleh pejabat Peguam Negara itu dan meminta penjelasan terhadap kecuaian tersebut, kata pengarah eksekutifnya Badrul Hisham Syaharin. Beliau berkata demikian kepada Harakah Daily dalam mengulas isu pembebasan Man Datuk dan 4 rakannya dari tuduhan membunuh setelah mahkamah mendapati pengendalian kes pembunuhan tersebut terlalu cuai menyebabkan bukti sukar diperolehi.
Dakwanya lagi, atas faktor yang disebut Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh, Datuk VT Singgam, dan melihat seorang tertuduh mandatuk anak bekas Datuk Bandar Ipoh, Peguam Negara dan PDRM tidak boleh mengelak dari persepsi orang ramai mengenai kemungkinan kecuaian yang terjadi dalam proses pendakwaan itu disengajakan. Gerak kesal dengan perkembangan tersebut dan Peguam Negara serta pihak polis seharusnya memberikan penjelasan teliti bagaimana kecuaian itu boleh berlaku dan jika kecuaian ini disengajakan kerana pengaruh dan salah guna kuasa, korupsi, ia amat serius dan ia turut melibatkan nyawa remaja yang berumur 21 tahun yang terbunuh dalam kejadian pada tahun 2003 itu. Penjelasan teliti perlu dibuat kerana kes tersebut bakal menambahkan lagi kecurigaan dan ketidakpercayaan orang ramai kepada institusi penting dalam sistem perundangan negara, kata Badrul Hisham. Sehubungan itu, beliau menggesa pihak berkuasa secara serius menyiasat dan memberi penjelasan terhadap kecuaian yang dinyatakan, malah pihak Peguam Negara dan polis perlu segera mengatasi kecurigaan yang telah timbul berikutan keputusan kes ini. Sementara itu, pada 25 Januari 2007, Jabatan Peguam Negara telah memfailkan notis rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Ipoh yang membebas dan melepaskan mandatuk serta 4 rakannya daripada tuduhan membunuh seorang pelajar, Muhammad Hosni Fadli, pada 2003. Notis tersebut dihantar ke pejabat pendaftar Mahkamah Tinggi Ipoh untuk mengemukakan rayuan ke Mahkamah Rayuan. Timbalan pendaftar, Salha Hamzah yang mengesahkan menerima notis rayuan itu berkata, notis berkenaan telah difakskan ke Mahkamah Tinggi Ipoh oleh Jabatan Peguam Negara Putrajaya. Katanya, rayuan kes itu akan didengar di Mahkamah Rayuan Putrajaya selepas selesai pengumpulan rekod-rekod rayuan. Ekoran dari itu juga, Ketua Polis Negara mengarahkan satu siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti sama ada kelemahan yang berlaku dalam siasatan kes bunuh itu disengajakan. Beliau telah memberi amaran akan bertindak tegas ke atas para pegawai yang terlibat dalam penyiasatan kes itu dan tindakan akan diambil jika mereka cuai dalam menjalankan siasatan kes bunuh tersebut. Bapa mangsa Muhammad Amin Muhammad Ibrahim, 54 tahun, yang kehilangan anak kesayangannya Muhammad Hosni Fadli setelah dilaporkan dibunuh pada tahun 2003, percaya cahaya keadilan mutlak akan menjelma. Beliau percaya ia akan menjadi kenyataan selepas KPN memberitahu polis akan melakukan siasatan terperinci bagi mengenal pasti kelemahan yang berlaku dalam siasatan. Menurutnya, kenyataan tegas KPN itu seolah-olah memberi cahaya dalam usaha menyerlahkan keadilan sebenar kes tersebut yang mendapat liputan meluas. Muhammad Hosni Fadli Muhammad Amin, 21 tahun, pelajar lulusan kejuruteraan yang dibunuh dijangka akan melangsungkan pertunangan dengan seorang pelajar setiausaha pada keesokan harinya. Gadis berusia 19 tahun yang hanya mahu dikenali sebagai Farisa mengatakan Hosni telah berjanji bahawa ibu bapanya akan pergi ke rumahnya untuk membincangkan pertunangan pada hari Selasa. Arwah Hosni dipercayai diserang dan dibunuh oleh 6 lelaki. Rakan serumahnya, Mustazamaah Abdul Manaf, 25 tahun, mengatakan bahawa dia keluar dari biliknya untuk memeriksa setelah mendengar arwah menjerit meminta tolong kira-kira jam 3.30 pagi. Dia kemudian pergi ke pintu depan dan melihat Hosni menahan kesakitan di jalan ketika 6 lelaki memukulnya. Salah seorang dari mereka menyuruh Mustazamaah jangan masuk campur sambil memasukkan tangannya ke dalam poket seluarnya seolah-olah akan mengeluarkan senjata. Beberapa minit kemudian, mereka menyeret Hosni ke dalam kereta dan pergi. Mayat Hosni kemudian ditemui dibuang di pintu masuk unit kecemasan Hospital Pakar Ipoh oleh pekerja hospital yang kemudian memanggil polis. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif CPO Negeri, Kamalul Azmi Darus berkata, polis telah mengenal pasti 6 suspek yang dipercayai melarikan diri dari negeri ini. Difahamkan mereka termasuk anak bekas Datuk Bandar Ipoh dan anak bekas polis. Tiada lagi berita selepas rayuan dikemukakan dan yang dijangka akan dibawa ke Mahkamah Putrajaya. Kes ini mungkin senyap begitu sahaja dan motif sebenarnya tidak diketahui dengan pelepasan kesemua tertuduh itu. Semoga individu yang membunuh arwah mendapat keadilan yang sepatutnya di akhirat. Takziah kepada keluarga arwah Muhammad Hosni Fadli. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada arwah. Sekian.